Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi sekali dalam majlis ilmu untuk menceritakan tentang satu jenis keadaan ataupun penyakit yang ramai orang tak sedar, sebab kebanyakan daripada anda nanti kalau cuma baru sedikit-sedikit je kena masalah ni, you tak akan rasa. Maka saya nak bagi 10 petanda. Kalau dah sedia, boleh tak? Okey, malam ni kita nak cerita tentang anemia ataupun tak cukup RBC, red blood cell, tak cukup darah merah. Cakap orang kampung kata tak cukup darah lah, senang. Okey, tekan love, dan sambil tekan love tu kita feel, kita rasa dan kita doakan kepada mereka yang tengah, selalunya saya dedicatkan atau memberi dedikasi kepada orang yang sakit atau tengah melalui proses untuk menyembuhkan diri. Semoga mereka itu mendapat kebaikan atau kesembuhan yang lebih cepat. Syafakallah untuk mereka. Okey, dan kita doakan kepada semua rakyat di mana saja mereka berada. Nombor 2, you tekan like, dan paling utama tekan share, sebab bila you share tu insya-Allah ramai lagi yang boleh masuk dan sudi belajar. Majlis ilmu ni diharapkan dapat manfaat, bukan saja dengar kosong. Saya menjanjikan kalau boleh kita bagi sebaik mungkin solusi selepas mengenal pasti apa itu yang dinamakan anemia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan nombor 1. Nombor 1, bila you bermasalah dengan tidak, apa maksud anemia? Okey, senang. Kita cerita awal-awal dulu, iaitu tak cukup darah merah. Apa yang dinamakan cukup, iaitu kalau orang lelaki tu antara 13 hingga 18 dia punya miligram per liter tu, dia punya calculation. Kalau boleh atas pada 13.5 tu bagus. Okey, kalau bawah pada 13 dah mula nak dekat diiktiraf sebagai anemia dah. Orang perempuan pula bawah pada 12.5 itu dah mula low red blood cell. Harusnya atas pada 12.5. Main dengan 14 atau 15, you selamat. Okey, alright. So itu kalau you baca dalam you punya lab test. 1. Nombor 2, jangan-jangan kita kalau orang kampung nak pergi buat lab test, betul tak, nak pergi buat makmal jauh dan kita tak ada peduli pun selagi mana tak nampak gejala-gejala. Jadi cuba kita tengok nombor 1 dulu. Okey, ready? Nombor 1 ialah fatigue ataupun letih, suka lesu. Tak ada sebab sangat. Dulu you boleh buat kerja yang sama, sekarang you rasa lesu je. Okey, dan anda kena pastikan kalau selalu sangat letih dan lesu ni, tolong pergi cek darah tu cukup tak. Okey, kalau dia bawah pada 12, bawah pada, especially kalau bawah pada 11, 10 untuk lelaki, memang you tak boleh buat kerja-kerja harian semacam biasa lagi dah. Orang perempuan kadang-kadang 10 pun dia boleh tahan lagi, dia tak sedar lagi. Tapi kalau bawah pada 10 tu mulalah nampak keletihan yang amat sangat. Okey, dan apa sebabnya mereka jadi letih? Perkataan yang paling penting ialah mereka kurang darah merah, dan selalunya yang paling kurang ialah iron lah, zat besi. Okey, apapun disebabkan oleh oksigen tak boleh supply. Kenapa tak boleh supply? Sebab bila ada iron tadi, ada orang panggil hemoglobin tadi, ataupun ada darah merah tadi, mereka lah jadi transporter kepada oksigen. Jadi kalau mereka kurang, jadi oksigen tak boleh disupply kepada organ-organ kita ataupun muscle kita ataupun otak kita, maka kita akan rasa macam letih dan lesu setiap masa. Okey, dan bila oksigen pun tak ada, energi pun tak ada, dan ATP ataupun production nak keluarkan ATP pun tak ada, maka sentiasa rasa letih. Nombor 1. Nombor 2, you nampak pucat. Okey, kalau dah nampak pucat tu memang selalunya bawah pada 12 lah. Okey, orang lelaki bawah pada 11, pada wanita dah mula nampak. Awal-awal kadang-kadang tak nampak lagi, dan you masih boleh pergi kerja macam biasa kan. Tapi kenapa dia jadi pale ataupun pucat? Lagi sekali bila oksigen tak cukup, darah merah tak cukup, maka macam mana nak nampak bersinar, ataupun macam mana aura you nak nampak berseri-seri, betul tak? Jadi hilang seri lah. Okey, you pakai makeup macam mana pun nampak pucat je. Di muka, di kadang-kadang di bahagian gaham you, bahagian bibir, kadang-kadang di bawah ni, kalau you buka ni sekarang, cuba tolak bawah kelopak mata tu, kalau you nampak
tak merah ataupun tak pink, campur putih-putih tu tak apa lagi. Tapi kalau dah mula nampak pucat ke biru-biruan, kadang-kadang setengah orang tu sampai macam dekat nak hijau pula, jaga baik-baik. Okay. Tapi maksud saya selalunya you akan nampak tidak merah ataupun pink ataupun ada campur dengan putih-putih tu. Selalu itu kebiasaan. Cuba you tengok sekarang. So kawan sebelah tengok. So partner you tengok lah ataupun anak you tengok. Okay. Jangan main, anak-anak muda pun kena belajar ni sebab mereka pun banyak yang dah kena anemia tanpa sedar. Terutama sekali orang perempuan lebih daripada lelaki. Anda pun tahu kenapa. Terutama sekali mereka yang dah betul balik, maksudnya yang dah ada menses, dah ada period, ada haid datang setiap bulan, yang tu lagi kena jaga. Sebab didapati seluruh dunia ni lebih kurang secara kasar, orang sebelah Asia ni hampir 20% yang ada anemia. Okey. Selalunya anemia yang belum serius lah. Okey. Dan kebanyakannya disebabkan oleh zat besi tak cukup. Baik, apa lagi? Kalau you tengok you punya nail bed, sekarang tengok satu kelopak mata, dua bibir, lepas tu nombor 3, tengok lidah pun boleh juga. Tapi kalau lidah terlalu licin dan merah tu pun bermasalah. Ataupun dia kalau ada anemia ni, dia warnanya tidak terang merahnya. Tapi yang penting ni bawah daripada asas you punya kuku tu. Okey, di tapak kuku tu, di bawahnya, selalu kalau you tekankan, dia merah tu datang balik serta-merta. Tapi orang anemia ni, you tekan, dia lambat nak jadi merah balik. Okey, faham? Satu lagi ialah you tak boleh concentrate. You tak boleh fokus. Faham tak? Disebabkan letih dan tak boleh fokus dan sebagainya. Maka nombor 3 pula, okey, gejala yang petanda yang mustahak you belajar ialah, ready? Shortness of breath. Shortness ni maksudnya nafas you pendek. You dulu kalau naik tangga sampai 2-3 tingkat pun no problem. Sekarang tak sampai 1 tingkat, belum habis nak masuk tangga yang keempat je, tapak yang keempat saja you pijak dah mula tercungap-cungap. Ini disebabkan adalah anemia. You suspect dulu ada masalah lain, tapi rajin-rajinnya masalah anemia. Okey. Dan bila oksigen dah tak ada, saya kata tadi, energi pun tak cukup, maka pernafasan pun meningkatlah. Kena tercungap-cungap, baru nak sampai lantai pertama dah kena rehat dulu, baru boleh buat kerja. Jadi anda kena hati-hati ya, jangan biarkan benda ni berlarutan. Sebab bila datang nombor 4, okey, sekarang nombor 4 ialah jantung you lebih kerap berdebar sekarang. Palpitation. Boleh faham? Ada siapa-siapa yang senang tak pasal-pasal duduk dulu baca Quran sedap je. Sekarang nak fokus kat tajwid pun tak boleh. Pasal apa? You punya duk fikir kat jantung you apa masalah. Berdebar. Okay? Semua jantung berdebar tinggi pun disebabkan sama. Bila zat besi tak cukup ataupun red blood cell tak cukup, oksigen jadi kurang, energi tak cukup, maka dia kena pump lebih kuat, lebih cepat. Nombor 5 sekarang ialah siapa yang selalu kaki you sejuk je atau tangan pun sejuk je. Dulu you boleh sebenarnya tak pernah rasa pun, tapi bila datang masalah ni baru you terasa, kenapalah kaki aku, tangan aku sejuk. Kalau suami isteri pun kadang-kadang terpegang kaki atau ni lah tangan ni, kenapa awak ni sekarang macam sejuk je, faham tak? Okey, kan kita selalunya temperature kita tu agak warm, agak ni lah suam-suam kan, panas-panas kan, tapi you punya ni rasa macam sejuk. Okey, so kalau cold hand atau cold feet ni, you kena check anemia dulu. Lagi sekali, kenapa dia jadi sejuk di ujung jari tangan atau kaki ni? Sebab apa? Apabila oksigen tak cukup, disebabkan tak cukup darah merah, pengantar tak cukup, jadi oksigen pun tak ada, jadi dia kena supply kepada tempat-tempat yang mustahak saja. Jadi kaki dan tangan ni tak mustahak sebab dia kena jaga organ yang tengah-tengah seperti jantung, paru-paru, buah pinggang, kan? You punya liver, kan, betul lah, pankreas semua. Jadi otak kita semua ni perlukan oksigen. Jadi dia difokuskan dahulu. Maka tempat-tempat yang ujung-ujung ni ditinggalkan dahulu. Okey, dia akan jadi kecut dia punya pembuluh darah, maka you akan dapat kesejukan jejari dan kaki. Okey, faham sebab tu orang tua-tua dulu dia kata, kenapa kaki kau sejuk je, tangan kau sejuk, ni ada masalah ni. Betul, cuma dia tak sebut perkataan anemia je. Okey, nombor 6.
Menam kita patah balik kepada petunjuk bila oksigen tak cukup, akar-akar rambut ni semua dah mula jadi macam kering dan rambut pun akan jadi kering dan rosak. Okey, so kalau selalu sangat rambut you apa orang panggil apa jadi brittle atau senang reput-reput ni, ataupun split hair, ataupun tak cantik lah rambut, dah tak bersinar lagi dah, cuba check sebab tak ada supply oksigen dan energi kepada follicle, jadi rambut kita pun jadi banyak rosak. Okey, baik, muda-muda lagi kalau anemia banyak sangat boleh jadi rambut putih, rambut yang dah tak berapa sihat, itu antara petandanya kalau masih muda. Okey, right. Nombor 7 ialah yang ni penting anda ingat sebab ramai orang lupa asyik-asyik makan Panadol, makan Ponston. Sebab apa? Mereka selalu kena dia panggil pening kepala, headache. Orang yang pening selalu asyik nak kena makan ubat je. Cuba check dulu, mungkin you tak perasan yang you punya hemoglobin dah mula darah merah dah mula kurang. Maksudnya anemia lah tu. Okey, selalu pening, rasa macam berdengung ataupun rasa macam ringan kepala you. Kan you rasa macam terhoyong terhayang sikit. Terhoyong hayang ni kena jaga betul-betul sebab apa? Oksigen dah tak sampai, energi tak cukup, kadang-kadang macam rasa nak tumbang pula. Okey. So headache is another factor. Dan kenapa sakit kepala, kenapa rasa macam tadi rasa sejuk kaki dan tangan kan, tapi kat kepala ni disebabkan apa? Bila otak ni perlukan darah lebih ataupun oksigen lebih, maka pembuluh darah tu terpaksa mengembang. Tadi dia menguncup, okey, dia mengecil, sekarang dia membesar. Bila membesar tu vasodilatation, yang tu menyebabkan kita sakit kepala. Okey, kadang-kadang you confuse dengan migraine pun. Maklum sajalah kan, sakit kepala kan. Okey, kalau dah lama sangat cek darah dulu. Baik, nombor 8 sekarang, kita cek balik kepada kuku kita. Kalau lama sangat you tak sedar, asyik lemah, asyik sakit dah dekat 5-6 tahun pun buat tak peduli juga. Selalunya kuku you akan jadi macam spoon, macam apa, macam bentuk apa tu sudu. Tahu tak, dia melekuk ke dalam macam tu. Okey, dia jadi macam tu. Okey, kuku ni dia kan, kuku kita kan agak sama, betul tak, macam tu kan, straight. Tapi dia melekuk ke dalam. Kalau melekuk ke dalam tu, you percayalah selalunya dah kronik. You punya hemoglobin tu dah lama tak cukup. Okey. Tadi nama penyakit tu Koilonychia. Tapi Koilonychia ni kalau kena, you jangan melawak tau. Okey. Tengok macam spoon je, dia terbalik spoon tu. You punya sudu tu terbalik kat sini macam senduk tu ke dalam. Yang tu very very serious. Anemia dah lama sangat. Dan kukunya selalu pun jadi brittle. Senang patah-patah semua tu. Ni dah lama oksigen tak cukup. Dan nombor 9, 2 lagi aja. Yang ni pelik sikit. Daripada kanak-kanak sendiri you kena tengok. Kalau anak-anak you dia ataupun you sendiri ataupun orang tua pun tak apa. Kalau you nampak pelik sikit, dia suka nak minta ice cube. Faham tak? Dia suka craving. Dia macam kempunan nak benda, nak gigit ais atau nak gigit benda-benda yang kalau kat kampung dulu suka makan benda-benda yang macam tanah liat ataupun benda-benda yang apa habuk-habuk ni dia suka jilat-jilat atau gigit-gigit. Dan budak-budak kalau dia suka pergi ataupun siapa saja yang pergi makan paint, cat di tepi dinding-dinding semua tu, saya rasa you kena perhatikan. Ni dipanggil pica, P-I-C-A. Pica adalah satu kondisi apabila otak kita tu jadi macam pelik sikit. Dia punya taste bud tu jadi bertukar. Apabila oksigen tak cukup, dia nak cari benda baru, dia nak benda-benda yang pelik-pelik macam saya kata tadi. Okey, ais, cat, tu kadang-kadang habuk-habuk pun boleh dan pasir-pasir ataupun ni apa saya kata tadi, setengah orang saya pernah dengar masa saya muda-muda dulu jadi student, paku pun dia gigit paku, tahu tak? Dia ambil, dia gigit benda tu. Anda saya harap tak adalah sampai macam tu, okey. Kita tutup cerita dengan satu isu yang mungkin you tak akan perasan. Orang yang anemia yang agak kronik, yang dah serius, kadang-kadang kalau teruk sangat dia punya anemia tu, dia jadi huru-hara kat minda dia, dia boleh jadi anxiety. Dia ada yang, kan bila tenaga tak cukup, oksigen pun tak cukup, ATP dia tak naik, nak supply semua, dia jadi panik dan kadang-kadang dia dipanggil resah dan gelisah. Ada orang yang ada sampai jadi depressed, dia jadi murung pun ada.
So jangan main-main dengan anemia, disebabkan bila dia macam lampu yang ada dimmer, tahu tak, yang ada boleh bagi terang, boleh bagi malap. Dia bila tak cukup oksigen, tak cukup hemoglobin, maksudnya anemia, dia akan macam malap je. Selama-lama nanti kang macam nak tidur je kan. So jaga baik-baik. Kalau ada masalah mental juga, terganggu, resah sangat, gelisah sangat, panik pula tu sebagainya, jangan nak teka cuma disebabkan oleh masalah mental saja. Kadang-kadang ada masalah fizikal yang disebabkan oleh tak cukup hemoglobin ataupun darah merah. Habis cerita. Itu 10 daripada gejala. Anda, saya harapkan tak ada satu pun. Kalau ada satu pun, cuba anda suspek, okey, bukan saya kata terus you ada anemia, tapi inilah kadang-kadang orang biarkan dahulu. Cukup. Okey, antara penyebab utama kenapa orang kena anemia ni, saya nak cerita bagi, ada dua saja. Okey, dua kumpulan. Satu kumpulan ialah mereka yang tak dapat cukup iron. Mereka tak dapat cukup zat besi. Maksudnya zat untuk base kan, hemoglobin yang di dalam hemoglobin tu kan ada iron. Dan iron ni, setiap satu iron boleh bawa 4 oksigen. Bayangkan. Jadi kalau tak cukup iron, oksigen pun tak dapat lah kan. Itu di dalam red blood cell, dalam darah merah kita. Jadi kalau kita tak cukup dapatkan iron, pemegang oksigen tu, contohnya kalau you makan tak cukup lah bahan-bahan yang kuat ataupun tinggi dalam iron, you tak makan. Dan you pula kadang-kadang terlalu vegetarian ataupun vegan, yang tak pandai pilih makanan. Padahal vegan dan vegetarian tu tak perlu ada anemia, mereka patut normal je, dia tak ada masalah sebenarnya. Okey, cuma you tak tahu kendalikan. Sebab dengar cakap orang kata vegan bagus, ikut vegan. Orang kata vegetarian bagus, vegetarian. Tapi sebenarnya ada cara. Ataupun nak buat keto diet, orang kata keto bagus, ikut gila-gila. Tak salah, tetapi kena gunakan fikiran yang berilmu, kena faham. Okey, semua tu ada sebab. Jadi kalau diet tak betul, itu satu. Nombor dua, bukan diet tak betul, you dah makan sayur yang bagus. Setengah orang yang sukakan daging katanya bagus, okey, silakan. Nak makan telur semua tu contoh kan. Yang ni pula nak makan kacang-kacang, semua makan dah betul. Good iron punya punca makanan yang bagus. Tetapi dia punya absorption, dia punya pencernaan, seperti orang tua-tua selalunya tak cukup asid dalam perutnya. Hydrochloric acid. Orang selalu kata kita banyak asid dalam badan, tapi sebenarnya punca utama kenapa absorption, tarikan iron tak cukup dan tak sempurna ialah sebab HCl, hydrochloric acid tak cukup dalam badan, sehingga kan boleh menyebabkan GERD kan. Kan pernah dengar GERD kan? Orang muda-muda pun kena GERD dan sebagainya sebab HCl-nya tak betul. Okey, so kalau kurang hydrochloric acid, sebab tu bila you makan apple cider vinegar, cuka-cuka semua tu nak bantu sikit sebanyak, you boleh cepat absorb. Terutama sekali siapa yang rajin makan protein lebih, yang gilakan daging sangat tu, okey, kalau you tak cukup hydrochloric acid, siap. Okey. Dan juga ada setengah orang penyakit seperti banyak cacing dalam badan dia pun bermasalah sebab you kongsi makan dengan, you makan sepinggan, dia ambil setengah, you ambil setengah. Okey. Baik, itu satu kumpulan. Kumpulan kedua ialah itu pengambilan tak cukup. Kedua, kumpulan yang selalu kena anemia ialah bukan tak cukup ambil, tetapi dia banyak hilang. Dia banyak keluar. Satu daripadanya yang paling kerap dan sering kita tengok ialah ada ulcer dalam perut dia. You tak sedar sebab ulcer ni kecil dan kadang-kadang dah tengah-tengah perut tu siapa nak tengok, kat atas pun tak nampak, ke bawah pun tak nampak. Rupanya dia dah sampai kadang-kadang najis dah, warna hitam dah. Itu confirm. You dah hilang banyak darah. Dan lelaki terutama sekali, kalau you tengok cerita-cerita ni, orang perempuan pun boleh kena, tapi lelaki lebih, colon cancer. Colon cancer ni dia tak ada anemia yang sampai bawah pada 7, 6 sampai pucat muka semua. Dia selalunya you main 10, 9, 11 miligram. Okey. You punya result tu dalam lab you cuma borderline bawah. Selalunya cuba check. Mungkin ada masalah-masalah seperti kanser. Okey. Selalunya ini antara petanda pertama.
doktor heran kenapa you punya ni tak boleh naik atas pada normal, julat yang betul, asyik nak turun je ke bawah tapi tak rendah sangat. Itu check. Sikit lagi, siapa yang menses period yang berat, yang heavy, terlalu sama ada lama sangat, lebih pada 4-5 hari, ataupun setiap hari tu very heavy flow, okay, so please make sure you kena replace betul-betul masa period tu dah settle down, okay. Sebab itulah kalau terlalu bermasalah sampai lebih pada seminggu 2 tu, please jumpa gynae you, okay. Baik, seterusnya, siapa yang suka makan ubat? Sebab tu saya minta tolong anda jauhkan daripada ubat. Bukan saya kata jangan makan ubat. Kalau boleh, contoh, kalau tak pasal-pasal nak kena makan aspirin. Tahu aspirin kan? Ataupun ubat-ubat nak cairkan darah, antibiotik. Lebih-lebih lagi yang makan lebih pada 5 hari seminggu tu tak baik, dia bagi lagi seminggu tak baik, bagi lagi yang first generation, second generation tak baik juga, bagi lagi generation yang latest yang kuat sangat, sampaikan bapak pada bakteria pun tak boleh hidup, okey. Maksudnya bukan you bunuh sikit, you bunuh semua sekali. Jadi ini menyebabkan kadang-kadang apa saya kata tadi, hemoglobin tu jadi boleh hilang sekali dengan apa makanan-makanan antibiotik dan ubat-ubatan. Ada lagi ACE inhibitors, ataupun Tuhan dah bagi rezeki pada mereka yang Tuhan duga ada masalah sickle cell anemia. Maksudnya Tuhan tak jadikan perfect you punya design hemoglobin atau red blood cell tu, sepatutnya dia bulat macam donat kan. Dia kan dalam tu ada lekuk. Kita punya bukan bulat-bulat. Red blood cell tak, dia macam donat betul-betul. Tengah tu dia kemik supaya dia boleh, kalau tempat-tempat capillaries kecil-kecil tu dia boleh fold, dia boleh lipat dia punya bulatan tu, dia boleh masuk tempat-tempat yang kecil pun. Kan ini wajib. Okey. Ataupun you ada masalah, tadi ada orang tanya saya, doktor sama ke dengan thalassemia? Lain. Thalassemia tu lagilah Tuhan duga daripada kecil. Kalau thalassemia major lah, thalassemia minor sampai you kahwin pun kadang-kadang you tak sedar. Bila nak beranak besok baru tengok, suami ada thalassemia traits tak? Ada genetic factor tak? Mak ada juga, bapa ada. Kalau dua-dua ada, kesian nanti. Sebab tu sebelum kahwin check dulu ada thalassemia ke apa dan sebagainya. Sebab kalau anak kena thalassemia major, ni lebih dahsyat daripada cerita anemia. Daripada kecil lagi, bayangkan tiap-tiap bulan kena injection, tiap-tiap minggu kena ambil injection nak keluarkan you punya iron pula, kalau tidak body tu jadi gelap dan sebagainya. InsyaAllah sekarang ni dah ada ubat-ubat oral pun, baby dah ada harapan sikit lebih bagus daripada zaman dulu. Tu thalassemia. Malam ni balik kepada anemia. Bila saya cakap itu, saya teringat budak-budak atau anak-anak yang saya cuba bantu dulu. Ada yang selamat lama sikit, beberapa tahun. Ada yang mau tak mau belasan tahun dia orang terpaksa pergi dulu, meninggalkan kita. Okey, itu cerita lama. Tapi yang penting kita nak bagi harapan pada mereka yang ada chronic diseases. You kalau ada penyakit yang kronik, boleh menyebabkan anemia juga, walaupun you makan cukup iron ataupun zat besi. Contoh, kalau you banyak sangat radangan dalam badan you, selalu inflame, sakit badan, bisa badan, all the time ada masalah inilah, inflamasi kan, merah, bengkak, tak boleh gerak kaki, ataupun you ada infection dengan bakteria. Memang kalau siapa yang banyak ambil inilah ubat-ubatan kemoterapi dan sebagainya pun boleh mengganggu you punya hemoglobin. Orang yang ada diabetes lagi sekali, jaga baik-baik. Diabetes ni sebenarnya banyak isu dia. So you jangan kalau boleh dekat dengan diabetes. Dan siapa yang ada diabetes, saya dah buat cerita macam mana nak betulkan diabetes dalam masa, bukanlah petik boleh hilang, tetapi sekarang ni dah boleh kita reverse. Ramai doktor pun dah pandai cerita, bagus. Saya suka tengok ramai doktor yang dah bertukar wajah daripada bergantungan dengan ubat saja atau injection saja, insulin ataupun metformin saja, sekarang dah boleh bagi dengan diet. Alhamdulillah, bagus. Kita nak galakkan ramai lagi doktor yang melibatkan diri. Alhamdulillah, saya suka tengok doktor-doktor muda pula tu, very good. Okay. Dan autoimmune, siapa yang ada banyak masalah autoimun, tahu kan autoimun penyakit psoriasis, SLE, rheumatoid arthritis, yang susah-susah nak baik lah oleh perubatan moden ni. Sekarang ni kalau you ada autoimun pun you akan ada anemia juga. Jadi kita kena betulkan tu semua. Alright, kita tutup cerita malam ni dengan solusi. Seperti biasa, tak boleh cakap kosong.
Oh, by the way, antara yang you kena perhatikan supaya tidak rosak badan you sehingga akan boleh menyebab anemia, nombor satu yang paling mustahak, siapa tahu organ mana. Mesti you kata organ yang nak keluarkan darah merah ni tak lain tak bukan ialah bone marrow, tulang sumsum kita. Betul, itu kilang dia, tempat dia keluarkan. Tetapi yang bagi signal yang paling utama, siapa tahu apa dia? Cepat, you tak akan suspect ni kalau you tak belajar. Okay? Jawapannya ialah buah pinggang. Buah pinggang ni ada satu namanya erythropoietin tu, dia yang bagi signal kepada kalau tak cukupnya hemoglobin, dia yang dapat tahu dulu. Sebab tu kalau you tengok masalah anemia ni ada kaitan dengan buah pinggang. Kalau orang yang rosak buah pinggangnya, kadang-kadang tak boleh nak kontrol you punya masalah anemia pun. Jadi dia yang bagi signal kepada bone marrow. Yang penting kena jaga diet, kena make sure perut semua dalam keadaan steady, boleh absorb, dan kita punya perdarahan boleh kontrol. Barulah kita sekarang cerita apa caranya kalau you tidak ada masalah kanser, masalah-masalah yang serius, berpenyakit yang serius-serius, apa yang boleh saya tolong bagi tahu kat you untuk buatkan formula. Okey, nombor satu saya bagi formula, boleh? Yang ni kalau dalam 7 hari you buat, you akan nampak you punya hemoglobin tu akan naik at least 1-2 point. Paling kurang 1 point. Macam ni, kalau you doktor kata borderline, tak payah makan ubat lah. Selalunya ubat apa doktor bagi kalau nampak borderline ke bawah? Doktor akan bagi ferrous, ubat zat besi lah. Okey, iron tablet. Okey, selalunya dia iron tablet dia bagi dengan folic acid, betul tak? Okey, berhati-hati kalau you boleh, baik cari melalui makanan. Sebab apa, ubat-ubat ni kalau teruk sangat tak apalah ambil. Sebab apa, dia nanti boleh menyebabkan you constipate, sembelit, dan najis you jadi keras dan jadi hitam pula disebabkan oleh iron tu. Okey, tapi memang kalau teruk sangat kena makan dulu ubat. Kalau ubat tak baik dia bagi injection. Kalau injection tak baik dia bagi apa? Dia bagi transfusion. Kan selalu kalau you kena masuk dalam ward, sebab you dah sampai 5, 6, 7 ke bawah, doktor kadang-kadang kena bagi darah daripada blood bank, 1-2 point, baru you rasa lega sikit. Tapi takkanlah nak bergantungkan dengan darah orang kan. So formula pertama, okey, saya bagi satu koktail yang you belajar buat ni daripada Ayurvedic medicine. Kadang-kadang kita kena belajar daripada perubatan-perubatan yang dah terkenal, tanpa soal dia orang tengok result tu bagus dan dalam dia punya formula tu tidak ada bahan-bahan yang toksik. Apa taknya, senang sangat nak cari benda ni. Boleh buat tak? Okey, tengok 2 fig ni buah tin yang dah dikeringkan. So the dried figs, you ambil 2 yang agak sederhana saiz, you rendam dalam air lebih kurang 1 gelas, rendam 2 fig, 2 dried fig, okey, semalaman. Ingat, bila you dah besok pagi, you siapkan 1 cawan beetroot. Tahu kan beetroot is buah yang merah tu kan. Okey, so beetroot you semua tahu kan, 1 cup you potong, sebab you nak blend benda ni sekejap lagi, dan dia punya beetroot punya daun dia pun you kena ambil. Okey, dengan batang daun dia tu yang merah-merah hijau-hijau tu you ambil secukup 1 cawan juga. Satu lagi, ambil 1 cup carrot. Mungkin you tak dapat ikut ni, saya mula balik. 2 fig, buah tin yang dah dikeringkan, memang ada jual kan, fig, the dried fig. Lepas tu you rendam dia, besok pagi you siapkan, campur pula dengan 1 cup beetroot dan 1 cup lagi beet leaf, dia punya daun dia, dan 1 cup carrot. Boleh? 1 cup, elok-elok. Penuhkan 1 cup tu tak apa, dan cari 2 orange, okey. Kenapa orange? Orange ni wajib. Siapa saja yang nak bagi makan iron kepada siapa yang ada anemia, wajib bagi vitamin C. Vitamin C tu datang daripada macam orange tadi lah. Sebab tu saya campurkan 2 orange. Kalau tak ada orange juga, you perah 1 lemon yang kuning tu, semua sekali. Okay? Lepas tu letak mint leaf, nak bagi rasa sedap. Dan last sekali ialah kena campur dengan tu garam bukit. Okay? Kalau boleh cari yang gelap. Kalau kat sini dia orang ada black rock salt. Okey, memang ada pun yang gelap-gelap ni, okey. Jangan ambil yang cerah sebab yang ni juga akan bila di blend nanti you akan nampak dia masih merah.
Macam saya buat koktail tu, lepas tu you tapis dia, kalau rasa-rasa tak sedap sangat sebab kot-kot lah kan, you boleh campur dengan honey sikit. Okay, sampai sesedap rasa. You amalkan 7 hari, you tengok result you. Selalunya dalam kajian ni, every 7 days dia patut naik satu point. Dahsyat ni secara natural. Okay, dengan syarat you tidak ada masalah seperti ulcer yang dah berdarah ataupun kanser. Maksudnya punca tu kena diselesaikan dahulu. Baik, sekarang tiba masanya saya nak bagi you, kalau masa ni you tak dibenarkan ambil kalsium supplement. Okey, terkenal kalau you ambil kalsium supplement, iron you tidak begitu sempurna dia punya absorptionnya. Dan kalau boleh jangan ambil antacid, maksudnya untuk menalkalinekan body you, jangan, sebab apa, dia perlukan acid dalam you punya stomach supaya cara itulah iron boleh absorb. Kalau body kita terlalu alkaline, iron kita tak boleh absorb. Lagi, saya bagi kat you sekarang beberapa pilihan yang penting supaya you tidak putus asa macam mana nak dapatkan iron. Nombor satu ialah soya bean yang organik, yang bukan GMO. You kena pergi kedai organik lah, ataupun you cari yang dah diproses dalam buatannya berbentuk tempe. Kalau tofu tu pun masih belum cukup kuat, dia dah fermented jadi tempe tu bagus. Atau you pernah dengar tak kacang edamame? Okey, yes, boleh. Disebabkan kita tak digalakkan sangat makan benda-benda yang berdaging ataupun daripada seafood, kan, disebabkan kalau you ikut D&D diet, tak digalakkan sangat kecuali hari cheat day saja. Telur semua tu, ikan semua tu saya benarkan hari cheat day. Tahu cheat day tak? Dalam seminggu tu sekali 2 je. Supaya you dapat balik apa? You dapat balik B12. Kan orang yang tak banyak makan daging ataupun benda-benda yang bersusu semua ni, kita harapkan you dapat daripada B12-nya dengan sekali 2 seminggu. Cukup, tak payah banyak-banyak. Okey. Tapi kalau you masih sambung nak cari bahan-bahan daripada sayur atau bijirin, jangan lupa pada lentils. Bagus, ada banyak iron. Lentils tu, saya kata yang orang buat dalca tu, ataupun dalam parpu ni atau lentils ni, dia ada warna hitam pun ada, warna merah pun ada, warna kuning pun ada. Satu lagi molasses. Molasses ni ada bekas daripada yang original organik yang buat gula daripada tebu tu, yang dah diproses sampai jadi hitam tu, yang tu ada kebaikannya juga untuk dapatkan iron. Tapi ada lagi yang lebih senang. You jangan risau sebab molasses tu takut dia manis pula kan. Quinoa ataupun chia seed ataupun basil, biji selasih, memang bagus. Okey. Lagi satu pumpkin seed, okey, labu punya biji, boleh ada jual kan pumpkin seeds. Sedap tu. Okey, boleh buat kudapan kita. Siapa lagi yang nak tingkatkan iron, boleh ambil chickpeas. Tahu chickpeas? Kacang kuda. So macam-macam. Kacang kuda boleh buat hummus, kacang kuda boleh buat makan dia saja. Of course, you kena rebus dululah kan. Beet leaves, tadi saya cerita tadi, okey, beetroot punya daun-daun tu bagus. Spinach lagi sekali, hati-hati, spinach juga terkenal dengan ada oxalate dalam dia. Kadang-kadang dia tak digalakkan sangat, tapi kalau you rebus spinach, sekarang ni ada Brazil punya bayam Brazil, okey, bayam-bayam kampung, very good. Okey, yang paling banyak antara nak lawan dengan daging ataupun nak lawan dengan ikan dan sebagainya, spinach ni. Katanya dia 2 kali ganda kuatnya daripada daging biasa. Saya masukkan iron tu, okey. Dan dia ada juga kalsium, magnesium, you know. Satu lagi saya dah cerita tadi, dried figs, makan biasa pun. Dried figs, buah tin yang telah dikeringkan. Kenapa saya sebut perkataan keringkan ni? Bila dikeringkan, nanti pun saya banyak lagi cerita yang banyak yang buah-buahan yang dikeringkan, dia dah banyak hilangkan air dia, maka dia banyak lagi nutrien yang lebih tinggi. Dia lebih baik dan ironnya lebih concentrate. Satu lagi brokoli, semua pernah dengar. Tomato, ni saya nak cerita pasal tomato. Tomato, kalau you nak ambil, make sure dia dah yang dikeringkan di bawah matahari, at least letak 1 jam pun tak apa. Kata orang setengah jam dah cukup. Dia bila you nak makan tu atau nak buat sayur ataupun nak masak,
pastikan you keringkan bawah matahari dulu. Bila dia kena matahari, dia lebih concentrate dan dia senang keluar iron. Bahkan orang-orang Itali yang kuno, mereka tak akan makan kulit kulit apa orang panggil tomato, dia akan buang. Lepas tu dia akan sama dia masak sikit ataupun dia make sure benda tu dipanaskan, sama ada cara original pakai matahari ataupun dimasak, barulah selamat makan tomato tu dan dapat zat yang betul. Okey. Seterusnya, berapa banyak iron kita kena makan satu hari? Dia lebih kurang 18 hingga 20 miligram iron sehari cukup. Jadi kalau kita makan satu cup tomato tadi, dia 50% daripada keperluan seharian. Jadi you carilah cara lain pula. Almond boleh ambil satu cup, kalau tak ada almond hari tu cari cashew nut, cashew nut tu gajus ya, biji gajus, yang dried dates, kurma yang telah, kurma banyaknya kering lah kan. Okay. So kat Malaysia no problem, you boleh beli kat kedai-kedai Arab tu dipanggil kurma yang telah dikeringkan. Saya ulang, yang dikeringkan. Sama juga apricot yang telah dikeringkan, resin, buah anggur yang telah dikeringkan jadi kismis, buah mulberry pun ada jual yang dah dikeringkan, pomegranate tak payah keringkan, buah delima, ambil masa musim dia, you tibai, very good. Okay, buah delima. Next, berry-berry itu semua tu, sama ada strawberry ke, cranberry ke, dark berry, red berry, whatever berry lah. Dan ujung-ujung sekali buah yang asli, watermelon, tembikai. So buah-buahan yang saya ceritakan 10 ni harus you acap kali buat makanan ataupun masa you tengah rehat-rehat tu. Dan sayuran banyak pilihan. Semua yang peas, kacang bijirin yang warna hijau, tak kira lah legume ke apa pun, you boleh makan. Okay? Dan digalakkan. Orang Mak Saleh tu selalu cerita kale, kita tak payah kale lah, tapi kadang-kadang kita pergi supermarket ada jual Brussels sprout, tahu Brussels sprout bulat-bulat besar-besar pada jari ni, yang tu tinggi dalam iron. Brokoli lagi sekali saya sebut. Satu lagi yang ramai orang lupa ialah mushroom, cendawan. Okey, dan bukan semua cendawan, kalau boleh you ambil yang dinamakan oyster mushroom. Okey, kan selalu saya kata yang macam payung kecil yang pendek-pendek tu, bulat-bulat tu. Okey, yes, oyster mushroom. Lepas tu potato, ubi kentang, selalu ramai orang lupa nak hormat dia sebab dia ingatkan alah ubi kentang je kan. Kalau you boleh makan, dibersihkan kulit tu, makan dengan kulit-kulit tu, very good. Setakat iron, vitamin C, B6 banyak dalam tomato, dan dia juga mengenyangkan. Cuma tak payahlah sampai banyak sangat kan. Apapun tomato, saya dah kata berkali-kali, make sure dia dah dikeringkan dulu atau dipanaskan dahulu. Okey, dan kita tutup cerita malam ni dengan apa saja yang hijau, yang menghijau, you selamat. Sehinggakan saya selalu recommend you ambil moringa leaf, ambil apa lagi ya, leaf, daun-daun yang saya kalau orang kampung dulu, kangkung, jangan terlalu you risau dengan ulam-ulam kita tu, jangan dipandang rendah. It's one of the best. Okey, sebab kebanyakan daripada ulam kita sampai biji-biji petai, jering, genuak atau nama-nama pelik-pelik lah. Okey, you makan je. Okey. Teringat saya masa pergi Kelantan baru ni kan, dia orang buat rebus jering. Dia jual berkilo-kilo tu. Sedap rupanya. Okey. Alright, cukup dulu pada malam ini saudara-saudari sekalian. Saya minta maaf mungkin saya ambil masa sedikit, tetapi semoga anda mendapat ilmu pada malam ini. Jangan melawak dengan anemia, sebab tengok anak-anak dara kita terutama sekali atas pada umur 17, 16 yang dah balik tu, pastikan mereka tidak letih. Kalau dulu dia bersemangat, sekarang dah nampak macam tak mau berkawan semua tu. Kadang-kadang bukan salah dia, dia pun tak tahu. You yang pengetahuan, berilmu malam ni, sila share. Alright, jangan lupa pada D&D Academy yang saya ambil risiko untuk mendepankan satu konsep di mana rakyat Malaysia akan diberi banyak ilmu supaya you boleh
take control of yourself. Maksudnya you digalakkan membuat kalau sakit-sakit sikit ataupun yang boleh you faham tu, tak perlu lagi nak pergi cari ubat-ubat dan sebagainya. Sebab apa? Banyak penyakit dah boleh kita selesai melalui pemakanan. Nombor 1, nombor 2 melalui minuman yang betul, nombor 3 dengan ada fastingnya, nombor 4 dengan matahari, tidur, dan sedikit exercise. So kalau you boleh buat dengan stress management, you dah boleh handle kebanyakan daripada penyakit, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di waktu yang terdekat. Stay safe, stay home. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita nak ajak you masuk DND Academy. Kenapa? Nombor 1, you bayangkan ilmu yang saya dah buat lebih kurang dekat 2 tahun ni, dah lebih 200 over YouTube punya video, you akan dapat yang telah dieditkan. Nombor 1. Nombor 2, you akan dapat semua premium program seperti Goodbye Diabetes, Goodbye Obesity, Goodbye Cancer pun, Goodbye Stress, dan kita nak buat banyak lagi, Goodbye Arthritis, ada 12 Goodbye nanti. So anda akan dapat semasa ke semasa. Nombor 3, you akan dapat berkonsultasi dengan doktor-doktor yang ada hampir 30 seluruh Malaysia, yang dipanggil wellness advisor. Semuanya para doktor medical. Dan nombor 4, you akan dapat apa saja ilmu yang terbaru dan produk-produk terbaru yang saya akan cerita kepada anda. Tapi nombor 5, dengan menggunakan satu jari aja, you boleh share dengan kawan you bila dia beli atas platform kita dndacademy.my, dndacademy.my, you akan dapat imbuhan 3 kali. You sendiri beli dapat, kawan you beli dapat, dan kawan daripada kawan you pun dapat 3 kali. So, sambil belajar, sambil menjana pendapatan. Okey, saya berjumpa anda di dalam DND Academy. Join sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.